Assalamualaikum, salam sejahtera Nasional 8 edisi hari ini 1 Mac bersama saya Fatil Hidayat Ghazali dan saya Atikah Muhammad Naim. Berikut paparan utama malam ini. Subsidi tepung gandum pak 1 kilogram kekal. Pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia selewat-lewatnya Mei. Harga subsidi tepung gandum untuk kegunaan am bagi pak sekilogram masih diteruskan oleh kerajaan. Harga runcitnya kekal pada harga 1.35 sekilogram. Bagaimanapun subsidi bagi tepung gandum kegunaan am dalam pak 25 kilogram ditarik semula mulai hari ini. Menurut kenyataan, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Alias Ahmad, langkah penarikan balik subsidi itu diambil kerana kebanyakan pengguna mahupun isi rumah tidak membeli tepung bersaiz tersebut. Petroleum Nasional Berhad Petronas hari ini mengumumkan struktur baharu model operasi perniagaan yang lebih cekap. Menerusi kenyataan dalam laman webnya, syarikat minyak dan gas negara itu memaklumkan ia melibatkan langkah pengurangan maksimum 1,000 jawatan yang bertindih. Struktur baharu itu akan menjadikan Petronas lebih efisien dalam berdepan suasana persekitaran luaran yang mencabar. Ia akan dilaksana secara berperingkat dan dijangka selesai dalam tempoh 6 bulan akan datang. Petronas komited untuk melakukan yang terbaik bagi menempatkan semula pekerja yang terkesan. Petronas turut mengumumkan perubahan dalam kepimpinan tertinggi syarikat berkuat kuasa 1 April 2016. Hampir kesemua jawatan termasuk Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif serta Ketua Pegawai Keuangan dikekalkan, namun Ketua Pegawai Eksekutif huluan kini dipegang oleh Datuk Muhammad Anwar Taib. Penurunan harga runcit petrol RON 95 dan RON 97 masing-masing sebanyak 15 sen dan 10 sen bulan ini adalah seiring penurunan harga minyak mentah bulan lalu. Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah yakin penurunan ini akan memberi kesan positif dalam meringankan beban hidup rakyat. Kita introduce managed float towards the end of 2014. Sebab kita tak mau bila harga tu kurang and then we get more income. So kita bagi supaya dia dapat membantu rakyat. That means kita punya decision based on reality. That means bila harga tu kurang, let's pass to the rakyat. Dalam pada itu, rata-rata orang ramai yang ditemui menyambut baik penurunan harga runcit petrol ini. Mudah-mudahan April turun lagi. Turun lagi. Ada tak kesan pada perbelanjaan harian abang dalam 3 bulan ni? Sikit benar lah. Kesan dia sikit benar pasal harga barang lain tak turun-turun. Minyak turun, harga barang lain tak turun kan. Tapi sekarang minyak turun. Tapi harga barang lain stay macam tu, malah ada yang lebih naik lebih tinggi kan. Jadi apa harapan abang? Harapan saya barang lain pun ikut turun lah. Okey lah, tapi lepas ni tak mau naik lagi lah. Tak mau naik lagi? Tak mau naik lagi. Kita tengok. Boleh jimat wang. Boleh jimat wang, boleh guna untuk perbelanjaan lain. Ya. Kita boleh bawa family jauh-jauh boleh lah. Surat minyak turun. Kalau surat naik, sikit lah. Harap dia kekal lah. Kalau dapat turun lagi bagus. Okey. Jadi shopping lebih. Iyalah. Terasa kira senang sikit lah. Banyak keperluan dapat dibeli lah. Orang kata bajet tu kata ada lebih tak adalah burst lagi kan. Harga baru bagi RON 95 adalah RM1.60 seliter berbanding RM1.75 sebelum ini. Manakala RON 97 turun kepada RM1.95 berbanding RM2.05 bulan lalu. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN mencatatkan hasil kutipan cukai pendapatan tidak termasuk cukai petroleum dan gas asli sebanyak RM121.18 bilion tahun lalu. Kutipan tersebut merupakan peningkatan 2.46% berbanding 2014. Peningkatan itu disumbang jumlah kutipan cukai individu dan syarikat yang masing-masing meningkat sebanyak 3.6 dan 3.9%. Because last year, not easy year, bila kita tolak keluarkan pendapatan hasil daripada minyak dan juga gas. Jadi kita increase by
2.6% compared with the previous year. And this year we are hoping that they will get more than last year lah. Because it's very important that we have to have more hasil for this year and so next year. And then same time, dia punya connectivity between the hasil and taxpayers. As a result, more taxpayers last year as compared to 2014. Peningkatan jumlah pembayar cukai itu hasil rangkaian jaringan yang diwujudkan LHDN dengan individu serta syarikat-syarikat di seluruh negara. Inisiatif itu sekaligus meningkatkan kecekapan kutipan cukai walaupun negara berdepan pengurangan hasil cukai berkaitan petroleum dan gas asli. Momentum kemasukan pelaburan ke Malaysia tahun ini diyakini dapat dikekalkan seperti tahun lalu sekaligus melepasi sasaran purata pelaburan tahunan sebanyak 148 bilion ringgit yang ditetapkan di bawah rancangan Malaysia ke-10. This year is challenging, but we hoping to maintain the same performance as we did last year in manufacturing in particular. And overall? Overall, property, we see the trend to continue. Of course, some segments of the property market are doing extremely well, yeah? But there are some others which are not doing as well, and that's quite healthy. Beliau berkata demikian selepas majlis graduasi program pembangunan syarikat peringkat pertengahan kumpulan kedua. Di bawah program ini terdapat 101 buah syarikat yang menyumbang 5.67 bilion ringgit kepada jumlah ekspor keseluruhan negara tahun lalu. Malaysia kini mempunyai kira-kira 9,900 syarikat peringkat pertengahan yang menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Lebih banyak syarikat asing berkaitan petrokimia, minyak dan gas dijangka menjadikan Malaysia sebagai destinasi operasi perniagaan mereka. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, Datuk Azman Mahmud, antara faktor tarikan termasuk infrastruktur yang lengkap serta asas ekonomi negara yang kukuh. The infrastructure and the business environment, the people, makes Malaysia as the preferred location for investment. So we will see, we anticipate to see more and more of the industries coming to Malaysia in the area of petrochemical and oil and gas related activities. Malaysia katanya kini berada dalam peta dunia dari segi peluang pertumbuhan dalam ekosistem industri tersebut. Ia menerusi pelaksanaan kompleks petroleum bersepadu pengerang serta projek pembangunan bersepadu penapisan dan petrokimia Petronas. Beliau bercakap demikian pada sidang media selepas merasmikan simposium Schmidt Clemens Group di Ibu Negara. Pengeluar komponen keluli khusus itu telah melabur lebih 14 juta euro untuk membina kilang pengeluaran baru di Lembah Teknologi Sendayan Seremban Negeri Sembilan. Pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 akan dibentangkan di Parlimen selewat-lewatnya Mei ini. Ia sepatutnya dibentang November lalu, namun terpaksa ditangguh kerana proses perbincangan antara pihak kementerian bersama Jabatan Peguam Negara. Jelas Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jelani Johari, pindaannya juga memerlukan kajian menyeluruh dan penelitian bersama pihak berkepentingan. Ia juga membagi memastikan akta baharu itu relevan dengan peredaran masa. Rang undang-undang itu kita apabila pihak kementerian melalui SKMM kita bermula seawal April 2015, kita telah mengadakan pelbagai rundingan lebih kurang dalam 60 sesi diskusi antara pihak kementerian dan dah telah menjalankan engagement ataupun perbincangan dengan pihak berkepentingan stakeholder lebih kurang dalam 253. Ini saya difahamkan. Datuk Jalani dimenjelaskannya kepada media selepas melancarkan simposium Asia Pacific Broadcast Union di Ibu Negara.
Penyiaran televisyen terestrial digital DTTB kini memasuki fasa ketiga selepas infrastruktur itu diperluas ke pantai timur secara berperingkat. Sementara penonton di kawasan lain seluruh negara bakal menikmati siaran percumanya menjelang 2018. DTTB menyediakan fasiliti transformasi penyiaran daripada sistem analog kepada digital. Format itu sekaligus membolehkan lebih banyak saluran dan kandungan dapat diwujudkan. Pendigitalan sepenuhnya menjelang 2015, saluran televisyen sekaligus menyaksikan kita punya trial. Kita set trial kita daripada last year April. So kita harapkan kita habiskan trial ni percubaan sebelum penggal ketiga tahun ni. Kerana saya difahamkan penggal ketiga third quarter of this year dia akan buat commercial launch. So we are hoping so far based on trial memang sekarang ni dari segi penerimaan feedback menarik. Syarikat Puncak Semangat Senyam Berhad PSSB bertanggungjawab membangunkan prasarana DTTB yang terdiri daripada hub digital multimedia dan rangkaian pemancar televisyen digital berkuasa tinggi, sederhana dan rendah di seluruh negara. Buat permulaan, sistem itu berkeupayaan menawarkan sehingga 45 saluran TV digital definisi standard atau 15 saluran TV digital definisi tinggi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menzahirkan rasa kecewa dengan pemberhentian penerbitan akhbar tulisan Jawi Utusan Melayu tahun lalu. Baginda menyifatkan penamatan akhbar itu sebagai tamparan kepada bangsa Melayu. Titah baginda ia bukti lemahnya semangat jati diri Melayu. Lebih menghiburkan keputusan untuk menamatkan penerbitannya berlaku semasa kaum majoriti Malaysia itu memegang tampuk kuasa. Ketika menghadapi hari-hari terakhir hayatnya, beta disembah maklumkan, Utusan Melayu ketika memohon dan merayu untuk mendapatkan sokongan, telah dilayani bagaikan pengemis jalanan oleh cerdik pandai Melayu yang menjadi kapten pelbagai konglomerat industri dan syarikat perniagaan. Penerbitan akhbar Utusan Melayu pernah ditamatkan beberapa kali. Ketika ini, akhbar bertulisan Jawi itu hanya boleh diakses secara dalam talian yang diterbitkan seminggu sekali. Sultan Nazrin bertitah ketika melancarkan Anugerah Bisnes Utusan 2015 di Ibu Negara. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Polis Kedah menahan dua lelaki berusia 22 dan 27 tahun kerana dipercayai terlibat dalam penyeludupan senjata api. Tangkapan dibuat menerusi op cantas yang berjaya mengesan kereta yang dinaiki suspek 22 Februari lalu di Plaza Tol Jitra. Yang KJD ni tak bawa bot dia. Turut ditemui sepucuk pistol dalam beg yang diletakkan di bawah tempat duduk pemandu. Suspek mengakui membeli senjata api dan peluru itu dari negara jiran dengan harga RM8,000 bagi tujuan simpanan peribadi. Kedua-duanya berasal dari Pulau Pinang dengan salah seorang memiliki 3 rekod jenayah. Setelah dibuka beg tersebut, setelah kita periksa lanjut dalam beg tersebut, kita dapati ada sepucuk pistol jenis semi-auto jenama Petro Barretta bersama 1 kelopak. 2 kotak rokok yang di dalamnya mengandungi beberapa butir peluru 9mm pelbagai jenis. Itu jenis Luger, SMB dan Taiam. Okey. Turut ditemui ialah sarung pistol hitam di dalam beg tersebut. Beliau bercakap pada sidang media di Alostar. Polis turut menyita kenderaan suspek yang dipercayai disewa. Suspek direman 7 hari sehingga Khamis ini untuk siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api 1971 dan Seksyen 8(A) Akta Senjata Api 1960.
Dalam perkembangan lain, 36 kaki judi berusia 20 hingga 70 tahun ditahan dalam satu serbuan di bangsal belakang sebuah rumah di Sungai Seluang, Batu Enam, Lunas, Kulim, Ahad lalu. Selain peralatan judi, turut dirampas wang tunai berjumlah RM60,000 yang dipercayai wang pertaruhan. Siasatan mengikut Seksyen 6-1 dan Seksyen 4-1-B Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Jika disabitkan kesalahan, mereka boleh didenda tidak melebihi RM5,000 dan penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Bagi Seksyen 4-1-B pula, denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. 27,449 kompaun bernilai RM9 juta dikeluarkan Perkeso atas pelbagai kesalahan dari 2009 sehingga Disember tahun lepas. 68.02% kompaun melibatkan kegagalan majikan mendaftar perusahaan dan pekerja. Ketua Pegawai Eksekutif Perkeso Datuk Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya yakin masih banyak majikan yang aktif menggaji sekurang-kurangnya seorang pekerja tetapi masih belum mendaftar. Mana-mana majikan yang dikesan gagal mendaftar dalam tempoh 30 hari akan dikenakan kompaun bernilai antara RM500 hingga RM4,000. RM5 bilion faedah yang telah dibayar di bawah skim pencen nilai. Jika mereka still refuse to pay the compound, then kita boleh continue dengan tindakan pendakwaan. As I mentioned that we have actually about 27,449 compound yang dikeluarkan, sebanyak 10,140 telah kita ambil tindakan pendakwaan dan ini adalah proses yang sedia ada. Justru beliau meminta semua majikan untuk tampil di mana-mana pejabat Perkeso seluruh negara. Beliau menyatakannya sempena pelancaran program tempoh pemutihan selama sebulan bermula hari ini sebelum Ops Kesan Kebangsaan kali ke-8 dilaksanakan. Jabatan Perdana Menteri tidak pernah melantik mana-mana pihak sebagai wakil atau ejen bagi projek perumahan penjawat awam 1 Malaysia PPA 1M. Ya, susulan terdapat pihak yang mengakui menjadi wakil atau ejen dan mengenakan bayaran dalam jumlah tertentu kepada pembeli. Menurut satu kenyataan media, JPM meminta orang ramai agar berhubung secara terus dengan unit PPA 1M tanpa melalui mana-mana pihak. Orang ramai yang boleh menghubungi unit berkenaan dan mendapatkan maklumat seperti yang tertera. Mahkamah Session menetapkan 19 April bagi sebutan semula kes bekas Ketua Menteri Melaka Tan Sri Abdul Rahim Tan Bicik yang didakwa menyiarkan penerbitan menghasut terhadap Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah sebagai murtad di akaun Facebook miliknya. Hakim Selamat Yahya menetapkan tarikh itu setelah membenarkan permohonan peguam yang mewakilinya, Ahmad Al-Hadi Abdul Razak. Laporan bersama wartawan Awaluddin Rani. Surat permohonan dihantar tertuduh pada 17 Disember lalu dan jawapannya diterima hari ini. Mahkamah akan memutuskan sama ada kes diselesaikan di luar mahkamah ataupun menetapkan tarikh perbicaraan. Tan Sri Rahim didakwa di mahkamah pada 5 Oktober tahun lalu atas tuduhan menerbitkan kenyataan menghasut di laman sosial Facebook berhubung dakwaan pertukaran agama Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Perbuatan dilakukan di Istana Mestika, Seksyen 7 Shah Alam pada pukul 8 pagi 25 September 2015. Pendakwaan dilakukan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Nik Suhaimi Nik Sulaiman mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan. Dan jika sabit kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman denda RM5,000 atau penjara 3 tahun. Dari Kompleks Mahkamah Shah Alam, Awaluddin Rani melaporkan untuk Berita RTM. Keputusan semakan kehakiman oleh Sidang Injil Borneo. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan plaintif dan Kementerian Dalam Negeri supaya mengemukakan dokumen diperlukan untuk diteliti pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib selaku pencelah kes berkenaan. Keputusan dibuat Hakim Hanifah Fakrikullah selepas mendengar permohonan oleh Peguam Mawib
Muhammad Hanif Khatri Abdullah. Menurut Hanif Khatri, kes berkenaan dijangka disebut semula selewat-lewatnya pada Mei. Ini kerana terdapat beberapa perkara yang perlu diteliti mawib sebelum sebarang keputusan jelas boleh dibuat mengenai semakan kehakiman itu. Sebelum ini, sidang Injil Borneo mengemukakan notis rayuan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bulan lalu untuk memasukkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan sebagai pencelah dalam permohonan semakan kehakiman. Sidang Injil Borneo pada 2007 menamakan Kementerian Dalam Negeri dan Kerajaan sebagai responden dalam permohonan semakan kehakiman yang difailkan. Polis telah mengenal pasti punca sebenar kematian 3 beranak di Samarahan semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Samarahan DSP Lee Chong Shen, hasil bedah siasat pihaknya mendapati ketiga-tiga anaknya mati akibat lemas terhidu asap. Bercakap di Kuching, katanya ketiga-tiga mangsa telah meninggal dunia lebih daripada tempoh 24 jam ketika ditemui. Identiti mangsa dikenal pasti sebagai Saruji Arif, 42 tahun, isteri Syaidatul Farhanah Mat Yusof, 29 tahun dan anaknya Muhammad Nur Hakini, 3 tahun. Mayat ketiga-tiga mangsa akan diserah kepada keluarga mangsa. 10 kejadian kebakaran membabitkan Ma'had Tahfiz dan sekolah pondok di Kedah sejak 1989 mendorong Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri itu mengadakan program kesedaran khusus untuk pengurusan dan penghuni institusi tersebut. Paling menyayat hati ialah kejadian kebakaran Pondok Pak Yadian pada September 1989 yang meragut nyawa 27 pelajarnya. Tahun lalu, 3 pelajar cedera dalam kebakaran yang membabitkan Sekolah Agama Raudatul Tahfiz di Jerayan dan 2 lagi cedera dalam kejadian di Ma'had Tahfiz di Tikam Batu pada Jun 2013. Terbaru pada 14 Februari lalu, kebakaran melibatkan Sekolah Menengah Agama As-Sadiqah Al-Islamiyah Kuala Nerang. Menerusi program itu, guru dan pelajar didedahkan dengan prosedur keselamatan dan langkah-langkah pencegahan kebakaran. Ia penting kerana kebanyakan institusi pengajian agama di negeri ini dibina secara persendirian dan tidak mementingkan soal keselamatan terutamanya dari segi pendawaian dan struktur bangunan. Tentang kebakaran, Jawatan Bomba Negeri Kedah akan mengambil satu inisiatif membuat pemantauan secara menyeluruh untuk semua sekolah-sekolah pondok dan sekolah-sekolah tahfiz ni dari segi memberi latihan, dari segi memberi kesedaran dengan mengadakan ceramah dan dari segi yang ketiga yang membuat pemeriksaan. Beliau ditemui media selepas merasmikan program kesedaran keselamatan kebakaran di Alustar. Sekolah Menengah Agama SMA As-Siddiqiyah Al-Islamiyah Kampung Padang Kerasak dekat Naka, Padang Terap yang musnah dalam kebakaran baru-baru ini terus menerima bantuan pelbagai pihak. Dan hari ini syarikat pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam di Kedah dan Perlis Idaman Sdn Bhd serta Kelab Inisiatif Pemeliharaan Alam Sekitar EPIX tampil menghulurkan sumbangan wang tunai berjumlah RM25,000. Bantuan disampaikan Ketua Bahagian Komunikasi Korporat EISP Ernie Nerina Awang Saleh kepada pengetua sekolah Ustaz Muhammad Siddiq Junus. Turut disumbang bantuan makanan dan pakaian seragam sekolah. Sebenarnya untuk kanak-kanak tu namanya kita faham mangsa seramai 112 orang yang terlibat, semua barang-barang dia dah terbakar, so termasuk sekali dengan uniform. So daripada idaman kami beri bantuan berbentuk uniform untuk anak-anak, untuk semua anak-anak di sini lah, untuk pelajar-pelajar supaya mereka pergi ke kelas dengan sigap lah kami untuk menceriakan. Harapan kami adalah untuk meringankan bebanan dan sebagai melahirkan rasa simpati kepada mangsa-mangsa bencana di Ma'had ni lah. Menurut Ustaz Muhammad Siddiq Junus, sejak kejadian pada 14 Februari lalu, pihaknya telah menerima sumbangan berjumlah RM500,000 yang disalurkan pelbagai pihak termasuk kerajaan negeri, sektor korporat dan individu. Kita operasi seperti biasa. Maksudnya pasal kita tempat belajar kita tak terjejah. Cuma tempat tidur. Yang tu lah. Jadi tak ada masalah apa lah. Bukan masalah lah.
Setakat pelajar tidur di mana? Tidur itulah asrama tambahan yang saya bina sebelum terbakar tu. Jadi sekarang ni masuk di situ lah. Masuk. Semua duduk, tapi dia rapat-rapat sikit lah. Tapi insyaAllah kita akan bina, sebelah sana kita akan bina lagi asrama tambahan. Tentera Darat akan mewujudkan satu perancangan baharu bagi menggalakkan penglibatan generasi muda dalam bidang ketenteraan. Ia menerusi program Army for Next G. Menurut Panglima Tentera Darat Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor, perancangan itu akan mengubah beberapa doktrin Tentera Darat melalui sistem, struktur dan aset mengikut perkembangan semasa. Kita lihat, saya ni yang ada depan saya, mungkin kalangan kita ni ada yang terlahir sebagai golongan baby boomers menyertai kan. Dan sekarang ini sudah masuk pada generasi Y. Mungkin seterusnya generasi yang lain. Jadi harus kita cuba linkkan boomers ini, Y ini, supaya kita dapat melihat apa yang diperlukan untuk generasi X nanti. Itu yang cuba saya secara filosofikalnya ingin lakukan. Jadi ke arah pembentukan modal insan ke arah pembangunan infra ke di atas perkara yang lain, supaya kita lihat bukan hari ini kita melihat melangkau untuk generasi seterusnya. Jadi kita ni akan wariskan benda ni untuk generasi seterusnya. Bagaimanapun, Tan Sri Raja Muhammad Afandi berkata pembangunan Tentera Darat diteruskan mengikut perancangan walaupun negara berdepan cabaran ekonomi global. Pada masa sama, Tentera Darat akan berkolaborasi dengan industri pertahanan tempatan yang berkapasiti tinggi untuk membangunkan aset pertahanan darat melalui kerjasama kreatif dan inovatif. Beliau ditemui media selepas perbarisan Hari Tentera Darat ke-83 di Port Dickson. Sempena Hari Tentera Darat ke-83, pasukan Malbat 8503 yang kini berada di bumi Lubnan dalam misi pengaman UNIFIL turut mengadakan perbarisan Hari Tentera Darat. Perbarisan berlangsung di Padang Kawat Kem Ma'rakah. Menerusi perbarisan ini juga, seramai 14 anggota wanita kumpulan pertama telah menerima pingat PBB. Mereka mula menjalankan misi pengaman selama 6 bulan dan dijangka kembali ke tanah air pada bulan ini. Penganugerahan pingat tersebut adalah bagi menghargai jasa dan sumbangan mereka dalam misi pengaman di Lubnan. Penyerahan pingat tersebut telah disempurnakan Duta Besar Malaysia ke Lubnan, Bala Chandran Tarman. Ini mengucapkan selamat Hari Tentera Darat kepada warga darat dan Malbat 8503. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pucuk pimpinan saya, pegawai, rakan-rakan yang telah banyak memberi bimbingan saya sepanjang saya berada di Lubnan ini. Sepanjang pengalaman saya pada di sini, saya dapat menerima pelbagai ilmu sambil bekerja dengan pelbagai anggota. Dan itu juga saya menerima pelbagai ilmu apabila saya berada di luar dan bergaul dengan masyarakat-masyarakat tempatan di bumi Lubnan. Sepanjang pengalaman saya berada di sini, saya rasa terharu dengan kerjasama anggota-anggota lain dan juga masyarakat-masyarakat tempatan. Dalam pada itu, Komander Malbat 8503, Kolonel Rizal Arif Tan Sri Ismail telah membacakan perutusan Hari Tentera Darat dan seterusnya menyempurnakan pemakaian pangkat Major kepada 2 pegawai perubatan Malbat 8503. Pasukan Malbat 8503 terdiri daripada 850 anggota. Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan menegaskan dana yang diterima Datuk Seri Najib Tun Razak sebelum ini merupakan derma dari Arab Saudi. Ia telah disahkan pelbagai pihak berkuasa yang sah yang menjalankan siasatan menyeluruh termasuk pihak berkuasa yang telah ke negara tersebut untuk meneliti dokumen dan menembual ahli keluarga diraja serta pegawai-pegawai yang menguruskan wang derma berkenaan. Menteri Luar Arab Saudi turut mengesahkan dana itu datang dari negaranya. Dengan pengesahan itu, ia membuktikan Wall Street Journal dan sekutunya sengaja meneruskan serangan tidak berasas dalam artikel terbaharunya yang masih mengaitkan 1MDB dengan derma tersebut.
Jurucakap kerajaan melalui pejabat Perdana Menteri berkata, Wall Street Journal telah menjadi alat untuk permainan politik kotor yang sentiasa mencari jalan untuk menjatuhkan Perdana Menteri dan Malaysia demi kepentingan peribadi. Ternyata politik kotor yang memotivasikan kempen anti Najib yang mengambil kesempatan menggunakan media barat telah gagal apabila pelan ekonomi Malaysia yang diterajui Perdana Menteri tetap berlangsung seperti yang dirancang. Kecantikan bermula dari dalam. Itu inspirasi yang cuba diketengahkan Nestle Malaysia dalam meningkatkan keyakinan diri dan mencetuskan transformasi diri bermula dengan kesihatan dalaman. Melalui inspirasi itu, Nestle melalui produk Nestle Bliss akan menerbitkan siri realiti berkonsepkan transformasi diriku bertujuan untuk mencetus perubahan dari sudut cara rakyat Malaysia menjaga kesejahteraan diri dengan memelihara kesihatan sistem penghadaman yang baik. For us, what's more important is that Malaysians enjoy this program. They feel that they benefit from understanding the goodness of digestive health through Nestle Bliss, and that's more important. We personally want to run this program for many years to come. But we also need Malaysians to understand the message, and for us, we're always looking for a better way to send this message. Orang ramai yang berminat menyertai projek Bliss Transformasi Diriku boleh menghantar borang penyertaan melalui pos dalam talian atau melalui pameran bergerak yang diadakan di seluruh negara hingga 24 Mac. Projek Bliss Transformasi Diriku menawarkan jumlah hadiah keseluruhan RM77,000. Setelah 18 tahun menghentikan ekspor ke Chile, Proton Holdings berhad memasuki semula pasaran itu dengan menyasarkan untuk menjual 1,000 unit kereta tahun ini. Dan untuk permulaan 50 unit kumpulan pertama Proton Preve pemanduan sebelah kiri LHD telah dihantar ke San Antonio, Chile. Shipping Preve, Ixora and also Saga. These are the three models that we have to identify as the model that we use to penetrate the Chilean market. It's not just Preve, it's these three models. So the Preve will be launched, will be the first program, and we are looking at the launching for Preve will commence somewhere in May this year. Datuk Haris berkata rancangan ekspor semula ke Chile bermula apabila Malaysia memeterai perjanjian perdagangan bebas FTA dengan negara itu pada Februari 2012. Melaluinya, Proton akan menikmati pengecualian duty import sebanyak 6%. Kereta Proton akan dijual menerusi anak syarikat Kaufman Group Andes Motor. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian pelepasan kumpulan pertama Proton Preve ke Chile yang disempurnakan pengurusi Proton, Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Jaguh pecut Astana Pro Team Andrea Guardini terus ungguli LTDL dan pelumba terbaik negara Harif Saleh dari pasukan Terengganu Cycling Team TSG di tempat keempat. Dan sebelum ke perkembangan sukan, kita ikuti dahulu perkembangan luar negara. Perdana Menteri tiba di Jeddah tengah malam tadi waktu tempatan untuk lawatan kerja 3 hari ke Arab Saudi. Pesawat yang membawa Datuk Seri Najib dan isteri selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 11.50 malam. Ketibaan Datuk Seri Najib dan isteri disambut Duta Malaysia ke Arab Saudi Zainul Rahim Zainuddin dan isteri Fatimah Wati Abdul Rahman, Timbalan Gabenor Mekah Raja Saud Al-Jalawi serta pegawai-pegawai tinggi kerajaan dan kedutaan di Arab Saudi. Dalam rangka lawatan 3 hari itu, Datuk Seri Najib akan menyampaikan ucap tama berkaitan perkongsian awam swasta pada Forum Ekonomi Jeddah JEF. Beliau juga dijadual menghadap Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Putera Mahkota Muhammad bin Naif Al Saud dan Timbalan Putera Mahkota Mohammed bin Salman bin Saud. Datuk Seri Najib juga dijangka melawat pasukan Angkatan Tentera Malaysia ATM yang kini ditempatkan di Hafar Al-Batin. Dan kini tiba masanya untuk ke perkembangan sukan terutama laporan Letu di Langkawi. Dan juga Liga Premier di mana Kuala Lumpur kabarnya pendahulu baru selepas 4 perlawanan. Dan untuk laporan malam ini kita terus saja bersama sahabat saya Muhammad Rizal Sarbini. Teruskan Rizal.
Andrea Guardini menang lagi kuasai peringkat ke-7. Benam ATM 51 hadiah kepada JDT 2. Terima kasih sahabat saya Fatih Hidayat dan Atikah. Assalamualaikum. Saya mulakan dengan perkembangan letu di Langkawi LTDL 2016. Jago pecut Astana Pro Team Andrea Guardini menang lagi. Guardini menguasai peringkat ke-7 dari Seremban ke Parit Surung Johor hari ini sekaligus menebarkan rekod kemenangannya kepada 21. Pelumba terbaik negara iaitu pakar pecut Harif Saleh dari pasukan Terengganu Cycling Team TSG menamatkan kayuhan di tempat keempat. Laporannya bersama dengan Fazli Ibrahim. Mengharungi peringkat terpanjang perlumbaan 223 km dengan 3 zon pecutan 2 pendakian. 124 pelumba mula berkayuh sekitar 10 pagi dan beberapa percubaan melakukan attack seawal kilometer 12 namun gagal. Melepasi zon bukit pertama Johor 46.8 km, 6 pelumba mula menjarakkan diri meninggalkan peloton seminit 45 saat di belakang. Selepas itu, 3 pelumba pula melakukan breakaway termasuk naib juara LTDL 2010 pelumba pasukan KSPO Gong Hyusok. Sekaligus kelompok berpecah kepada 3. Namun kedudukan itu tidak kekal lama. Selepas 90 km kayuhan, 3 pelumba sekali lagi mengepalai kayuhan iaitu Lawrence De Vries, pelumba Astana, Tanner Part, United Healthcare dan Hyusok. Melepasi daerah Tangkak dan berbaki 50 km, Tenepat dan De Vries melakukan attack mengambil alih kedudukan. Skrip pecutan pada saat akhir berulang dan kemenangan menjadi milik Guardini dengan masa 4 jam 47 minit 12 saat. Kedua juara peringkat semalam Jacob Marisco, pasukan Southeast Venezuela. Because this finish I saw in the map, it was downhill and it was so fast, and I know that if I was a bit on the back I need to push every time anyway, and then I saw Jakob start really early. Tamat 7 peringkat jersey kuning masih milik Renat Jans Van Rensburg, pasukan Dimension Data berkelebihan 11 saat. Yaramilo Diaz, United Healthcare Professional City kedua. Esok peringkat terakhir laluan landai Batu Pahat Melaka 119 km, 3 zon pecutan, tiada pendakian. Berbaki satu saja lagi peringkat, bolehlah saya nobatkan, namun semuanya akan terjawab esok, khususnya bagi pelumba pasukan Dimension Data Renat Jans Van Rensburg untuk diumumkan sebagai penyarung jersey kuning. Kita harus tunggu sehingga peringkat terakhir ke Melaka esok. Fazli Ibrahim bersama juru kamera Rafiuddin Bahrain, Batu Pahat, TV1. Kedudukan pemegang jersey masih tidak berubah. Jersey Raja Pecut TL tampaknya akan kekal menjadi milik Andrea Guardini walaupun satu peringkat lagi perlu ditempuhi. Guardini unggul dengan 73 mata meninggalkan Andrea Palini Skydive Dubai dengan 47 mata. Pelumba Cina dari pasukan Hengxiang Wang Meiyin dalam pada itu sah menjuarai jersey merah selaku Raja Bukit selepas berhempas pulas menguasai peringkat awal perlumbaan sebelum ini. Pelumba Malaysia Muhammad Ading Husaini Osman pula terus mengekalkan jersey putih terbaik Asia yang disarungnya sejak 3 hari lalu dan dijangka berpeluang mengekalkan jersey itu esok. Dalam perkembangan lain, pelumba terbaik tempatan setakat ini Muhammad Harif Saleh berpuas hati dengan pencapaiannya hari ini. Biarpun belum menaiki podium, Harif tetap berbangga kerana mampu memberikan tentangan dengan pelumba lebih hebat di 200 meter zon pecutan terakhir. Untuk stage hari ini, saya pun cakap berpuas hati juga dapat nombor 5, tapi cakap macam ke untuk last 1 kilo ni saya pun ada mengalami kemalangan kecil juga dan tersangkut dengan pelumba Italia Francesco Kiki yang menyentuh peluang menaiki podium pada peringkat terakhir esok Batu Pahat Melaka. Harif akan berjuang habis-habisan. Sambil dibantu rakan sepasukan, Harif yakin sasaran tersebut masih mampu direalisasikan. Di sebalik liputan meluas media, LTDL ada watak penting memainkan peranan demi memastikan liputan kejohanan berjalan lancar, terutama semasa debaran perlumbaan.
Dikenali sebagai marshal, tugasan kesemua petugas bukan hanya tertumpu mengiringi semata-mata. Ada sesetengahnya turut ditugaskan untuk membawa media. Bagi Nuriza Idrus atau lebih mesra dikenali sebagai Tok Wan, individu yang menyelaraskan marshal media, marshal yang dipertanggungjawabkan sememangnya petugas yang berpengalaman. So yang mewakili media ni, dia orang kena satu kriteria dia of course dia kena ada lesen, ada motor besar dan experience beberapa tahun. Ini lagi elok kalau yang dah lama, yang biasa dah bawa media, dia tahu pergerakan dalam tu. Bagi seorang petugas lagi, Tazli Razali yang membawa juru kamera RTM, selain faktor keselamatan, kehendak visual yang diinginkan juru kamera perlu dipenuhi demi kepuasan penonton. Untuk memastikan juru kamera kita mendapat lokasi-lokasi yang boleh memanfaatkan untuk membuat rencana untuk sukan Litua Langkawi ini. Untuk edisi kali ini, 15 motosikal berkuasa tinggi disediakan bagi membawa petugas media. Baiklah, kita beralih ke bola sepak Liga Premier. Selepas 4 perlawanan, Kuala Lumpur buat pertama kali musim ini menerajui Liga hasil kemenangan tipis 3-2 ke atas Sabah. Beraksi di Stadium Selayang, The City Boys mengejutkan pelawat dengan 2 gol awal. Minit kedua dan keempat menerusi jaringan Zafri Yahya dan Anselmo Aruda. Keputusan kekal sehingga tamat aksi separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, anak buah Veran Simunic mengasak kubu tuan rumah sehinggalah pada minit ke-70. Sabah dihadiahkan sepakan penalti selepas berlaku kekasaran di dalam kotak Kuala Lumpur. Marco Tulio bijak menyempurnakan sepakan penalti menjadikan kedudukan 2-1. 3 minit kemudian, Sabah mengikat kedudukan 2-2 apabila Leopold Afonso menewaskan penyangga gol Kuala Lumpur, Badrul Zaman. Namun segalanya berubah minit ke-81. Pertahanan tuan rumah Helmi Ramli muncul wira The City Boys apabila menanduk masuk bola tendangan Karlovic. Tamat perlawanan Kuala Lumpur 3, Sabah 2. Kuala Lumpur kini mendahului Liga dengan 10 mata manakala Sabah di tangga ke-11 masih gagal mengutip sebarang mata. Tewas 3 kali berturut-turut, JDT 2 akhirnya melakar kemenangan sulung musim ini. Lebih manis 3 mata diperolehi hasil kemenangan besar mengatasi Angkatan Tentera Malaysia ATM 5-1 yang turut menyaksikan penyerang tuan rumah Paulo Rangel melakar hat-trick. Pesta gol JDT 2 bermula dengan jaringan bekas pemain Harimau Muda A Muhammad Irfan Fazail pada minit ke-11. Namun ATM menyamakan kedudukan 4 minit kemudian menerusi Venice Elfi. Malam cemerlang Paulo Rangel bermula apabila tandukannya pada minit ke-19 meletakkan tuan rumah sekali lagi di depan. Rangel menambah koleksi jaringan minit ke-33, kali ini menerusi kuisan menarik ketika berlaku keadaan kelang kabut di hadapan pintu gol ATM. Muhammad Nasbullah Abu Bakar menceriakan penyokong tuan rumah apabila meledak gol keempat sejurus sebelum tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, Rangel melengkapkan hat-tricknya pada minit ke-58 menerusi rembatan padu menewaskan Syafril Hafizi Safari. Keputusan 5-1 kekal hingga whistle penamat. Sementara itu, Ketua Jurulatih JDT 2 Benjamin Mora menyifatkan kejayaan membenam ATM 5-1 hadiah terbaik kepada pasukannya yang tidak kenal erti putus asa biarpun mengalami 3 episod kekalahan sebelum ini, iaitu tewas 1-3 di tangan DRB Highcom, 0-1 kepada Kuala Lumpur dan 1-2 di tangan Melaka United. Menurut Mora, kemenangan itu adalah langkah permulaan buat pasukannya bergerak ke hadapan bagi menghadapi baki saingan lain dalam musim ini. JDT 2 dijadual bertemu Sime Darby FC 11 Mac depan bagi aksi kelima Liga Premier musim ini.
Dan malam ini berlangsung 6 perlawanan Liga Super sebentar lagi. Paling menjadi tumpuan pertempuran pendahulu Liga Felda United dengan pasukan di tangga kedua Jordan Takzim JDT. JDT mungkin mahu melupakan memori suku akhir Piala Malaysia musim lalu yang menyaksikan rekod tanpa kalahnya selama 2 tahun di laman sendiri dileburkan Felda United, pasukan yang bakal ditentang malam ini. Sementara itu, Selangor buat kali pertama akan beraksi di hadapan penyokong sendiri melayan kunjungan pasukan di tangga ke-8 Liga iaitu Sarawak. Aksi lain yang turut menjadi tumpuan Kedah berdepan Kelantan manakala Pulau Pinang bertemu Perak di Stadium Bandaraya. Terengganu FC menentang PDRM manakala Pahang melayan kunjungan Terengganu. Sedar menggalas tanggungjawab lebih berat pada Tamasya Sukan C 2017, Taekwondo Malaysia mengambil langkah proaktif memperkukuhkan program kejurulatihan termasuk mengambil jurulatih baru dari Korea Selatan. Naib Presidennya KM Rajendran berkata, pendekatan sedemikian perlu diambil bagi memastikan sasaran 3 pingat emas mampu dicapai skuad Taekwondo negara. Kali terakhir Malaysia meraih emas pada Sukan C adalah di Vientiane, Laos pada 2009. Enggan dimalukan di laman sendiri, Taekwondo Malaysia kini giat dalam usahanya untuk menamatkan kemarau pingat emas Sukan C. Pelbagai program diatur sepanjang tahun, antaranya latihan di luar negara serta pengambilan jurulatih baru sejak Januari lalu. Jurulatih berasal dari Korea Selatan, Kim Hon Jong, akan menyelia atlet sehingga Tamasya Sukan C tahun depan. Baru-baru ni kita import jurulatih daripada Korea yang telah mula tugas beliau pada bulan Januari tahun ni 2016. Nama saya tak pasti. Ya, Mr. Kim lah. We call him Coach Kim. Dia seorang jurulatih experience daripada Korea National Sports University. So dia akan mengendalikan skuad Sukan C sampai 2017. Bagi menggalas cabaran Sukan C 2017, separuh daripada skuad Sukan C Singapura dikekalkan. Di Kota Singa tahun lalu, Malaysia hanya mampu meraih 2 pingat perak. Dan ini pula kejohanan Taekwondo Junior Nestle Coco Crunch, pentas yang melahirkan ramai atlet berkaliber dan barisan pelapis skuad Taekwondo negara. Memasuki edisi ke-11 sejak penganjuran sulungnya pada 2006, kejohanan kali ini menampilkan sedikit permainan. Kejohanan melibatkan 2,000 atlet cilik itu dirasmikan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Ahmad Syapawi Ismail. Buat julung kali, satu kejohanan untuk kawasan tengah akan diadakan di Putrajaya. Bermakna pusingan akhir yang akan diadakan di Kuala Lumpur hanya akan dibuka untuk pemenang pingat sahaja. Format ini berlainan daripada edisi lalu apabila kejohanan bagi kawasan tengah dan pusingan akhir diadakan pada hari yang sama. Singapura turut sekali lagi menghantar penyertaan buat kali ketiga. Kejohanan bermula Sabtu ini di Kepala Batas Pulau Pinang sebelum menjelajah ke kawasan tengah Putrajaya 20 Mac depan. Peringkat Johor pula pada 16 April manakala 7 Mei di Pekan Pahang sebelum Grand Final pada 22 Mei di Kuala Lumpur. Baiklah, sekian laporan sukan untuk malam ini. Kita ikuti ramalan cuaca untuk hari esok. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Sebelum perkembangan cuaca tadi, terima kasih kepada sahabat saya Rizal Sarbini dengan perkembangan sukan itu tadi. Orang ramai kini berpeluang menyaksikan fenomena gerhana matahari separa pada 9 Mac ini.
Agensi Angkasa Negara Angkasa memaklumkan fenomena gerhana matahari separa itu yang satu-satunya dapat disaksikan dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Ini kerana fenomena seterusnya dijangka hanya akan berlaku pada 26 Disember 2019. Gerhana itu diramal bermula pada pukul 7.24 pagi dan berakhir pada jam 9.31 pagi. Angkasa dengan kerjasama Starfield Instrument Supply akan menganjurkan program menyaksikannya bertempat di planetarium negara. Kacamata khas juga akan diberikan secara percuma kepada 1,000 pengunjung terawal. Selepas Putrajaya, 10 lagi MyFarm outlet bakal dibuka di seluruh negara dalam masa terdekat. Antaranya di Manjung, Perak, Johor Bahru, Johor dan Kuching, Sarawak. Dan menurut Menteri Pertanian dan Industri Asasani, Datuk Seri Ahmad Shah Bericik, MyFarm Outlet Kasih Presin 7 menawarkan 29 kedai terbahagi kepada 7 kumpulan barangan. Kumpulan barangan itu terdiri daripada ayam, ikan, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, barangan hasil industri asas tani dan hasil sejuk beku. Dianya akan membantu untuk melihat pertandingan yang lebih sihat dan memberi pilihan pada orang ramai. Kalau orang kata kalau di situ mahal sangat, dia orang sanggup datang tempat yang murah. Dan kita akan sentiasa tempat ini di bawah kawalan kita akan sentiasa memantau. Datuk Seri Ahmad Syabri menyatakannya selepas mengadakan tinjauan ke MyFarm Outlet Kasih Presin 7 Putrajaya. MyFarm Outlet pasar belian terus hasil pertanian menawarkan barangan keperluan harian pada harga lebih rendah sebanyak 5 hingga 20% daripada nilai pasaran. Harga dia sangat berbeza. Ada kedai-kedai macam contohnya ayam RM7-8 sekilo, kat sini dalam RM5 40 sen. Banyak ketara. Kewujudan pasar ni memang tamat sesuai lah dengan keadaan ekonomi kita sekarang ni. Boleh membantu rakyat lah untuk mengurangkan bebanan yang ditanggung sekarang ni. Takat ni rasa macam okey lah. Macam nak dibandingkan dengan pasar biasa tu rasanya lebih murah lah. Sesuai untuk kami yang golongan berpendapatan sederhana dan lagi pun sekarang kan musim orang kata setengah semua barang mahal, semua kan sesuai lah. Pandangan saya memang harga kat sini memang jauh lebih murah lah daripada dekat tempat lain. So memang berbaloi lah kalau datang sini. Itu saja. Pembukaan MyFarm Outlet diumumkan Perdana Menteri ketika membentangkan pengubahsuaian bajet 2016 pada 28 Januari lalu. Dalam usaha memperbanyak lokasi pasar belian tersebut, Fama juga akan menjalinkan kerjasama dengan pihak swasta untuk memperluas pasaran MyFarm Outlet di seluruh negara. Polis Kontingen Kelantan hari ini menerima 3 bot jenis Amphibious Sea Legs sebagai persiapan menghadapi banjir dan kegunaan membantras jenayah. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Kejenteraman Awam, Datuk Muhammad Fuad Abu Zarin berkata, usaha menyelamat kini memerlukan kepakaran dan teknologi tinggi. Pembeliannya dibuat hasil kajian semula keupayaan aset-aset menyelamat selepas berlaku banjir besar pada 2014. PDRM juga dalam proses perolehan membeli bot yang lebih besar Humbigar serta jet ski Brother yang akan diguna untuk tujuan sama. Di jalan raya kan kita nak bantu gunakan kenderaan tak boleh sebab separuh di jalan raya ditenggelami oleh air kan, so kita boleh gunakan ni. Mana yang ada daratan kita gunakan cara daratan, maksudnya bila laluan ataupun jalan raya ditenggelam air kita gunakan bot pula kan. Itu yang kita nak bantu, sebenarnya kita nak bagi makanan kan, kita nak hantar makanan, kita tak dapat hantar makanan tu lagi. Bot buatan New Zealand bernilai lebih RM800,000 setiap satu dengan kapasiti 8 penumpang dan boleh berfungsi di darat dan air. Mengakhiri paparan Nasional 8, sekali lagi kita saksikan visual perbarisan Hari Tentera Darat oleh pasukan Malbat 8503 di Lubnan. Pasukan berkenaan menjalankan misi pengaman sejak September tahun lepas menggantikan Malbat 8502 yang menamatkan misi pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL setelah berkhidmat selama setahun di sana. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Sama-sama kita saksikan.